Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera pada abangku yang dirindui selalu. Apa khabar semua? Harap semua okey lah, steady lah. Okey bang, cerita ini kita special Ibanez RG370 AHMZ. So AHMZ ni memang top item lah kan. So banyak lah saya buat review pasal gitar ni kan. Memang cantik lah kan. Dia punya colour dia kan, belakang ni natural, depan dia blue moon burst kan. Okey, owner daripada Johor Bahru, Abang Syarin daripada Johor Bahru. Terima kasih Abang Syarin kerana mempercayai khidmat PXC Majestic Guitar Works. Okey, major works untuk gitar ni adalah refret. Refret semula dengan fret extra jumbo stainless steel. So yang inilah hasil lepas refret kan. Okey, yang ni saya dah buat sekali dengan fret leveling dan sebagainya lah. Kita buat fret leveling, lepas tu kita buat kita buat crowning dan kita buat fret dressing fret dressing untuk nak bagi dia smooth dan nak bagi dia licin kan, nak bagi dia berkilat dan sebagainya. Jadi yang ni saya flashkan dia punya akar fret tu, jadi tak nampak akar kat tepi kan, tak nampak besi tepi ni. Saya flash dia dalam kayu, jadi kita tak rasa besi kan, kita tak rasa besi. Jadi kalau kita kuis dengan kuku pun tak sangkut kan, tak sangkut, dia licin je, dia smooth je kan. Dia smooth, dia tak ada lebihan besi tu kan. So alhamdulillah lah saya dapat selesaikan job ni. Jadi gitar ni dia punya configuration pickup HSH humbucker, single humbucker, satu master volume dan satu master tone, 5-way level switch, H0 bridge dan ZPS. Yang ni saya dah buka lah cover dia saja nak bagi sahabat-sahabat semua tengok kan. So dalam dia macam ni lah spring dia kan. Dia ini adalah satu inovasi yang bagus lah daripada Japan. Jadi dia macam biasa kita pakai conventional type tu kan, kita pakai screwdriver kan untuk tarik spring tu. Tapi untuk yang ini tak payah, dia ada knob dekat sini, so kita just pulas. Kalau kita nak loosen, kita knob belah sini. Kalau kita nak tighten, kita knob belah sini ya. Kita nak tighten spring dan kita nak loosen spring untuk adjust kita punya spring bridge ni, H02 ni kan. Okey, so far gitar ni masa baru sampai, saya check jugalah dia punya setup yang sebelumnya kan. Dia agak unbalance lah dekat sini. Yang mana saya tengok dekat sini dia 1mm, dekat fret 12 tadi satu, dia punya high action dia 1mm. Dekat sini dia 1.5. Dia tinggi dekat sini. Dia tinggi dekat sini kan. Jadi setup achieve yang saya dapat selepas reflect ni adalah 0.75 dekat sini dan 1mm dekat sini. Dia naik sikit je kan, 1mm. Okey, so ada sahabat-sahabat macam tanya PH kan, dia tanya saya tak rendah sangat ke saya buat kat gitar saya buzzing kan. Okey, jadi tak semua gitar boleh set up 0.75mm, terutamanya Fender, gitar-gitar Strat kan, ataupun Les Paul. Dia tengok juga kepada dia punya radius bridge dan dia tengok juga size fret. Jadi untuk gitar super Strat macam ni, dia ataupun mana-mana gitar yang ada pakai floating bridge macam ni, yang mana dia memerlukan radius fretboard 12 inci ke atas, yang tu boleh buat 0.75mm dengan syarat kita kena buat fret leveling kan. Jadi kadar fret leveling tu kita kena buat amali yang okey lah kan. Dia punya amali yang okey, tak ada miss out, masih ada yang uneven fret tertinggal, tu kita tak mau kan. Kita kena buat dia, kita kena sweep off semua uneven frets tu dengan 100%, baru dia boleh achieve kan. Dan bergantung juga pada size fret. Kalau size fret tu kecil memang tak best abang. Kalau kali rendah dia kena tinggi sikit baru best kan. Tapi biasa gitar super Strat macam ni jaranglah pakai fret kecil, melainkan gitar-gitar fake. Mana-mana size tu dia tak ambil kira, dia main bubur je kan. So yang tu biasanya adalah, saya pernah jumpa lah fret size 1.9mm untuk gitar Ibanez Gen. Okey, kita dengarkan tone gitar ni, neck pickup after refret and 0.75mm tu. So saya achieve tone yang macam ni lah kan.
dah ada. Okey, bridge pickup. Tone dia kan. Hari ni saya agak loose sikit nak main. Tak tahu mungkin sebab penat kot kan. Okey, tadi saya dah buat reintonation balik. Reintonation balik ni saya dah buat. Jadi dia punya permainan tu, dia punya feel permainan tu, macam mana kita main note dekat bawah tu, macam tu lah note dia dekat atas. Bunyi dia synchronize, seimbang. Dia tak ada bunyi menggigil, dia tak ada bunyi sumbang dan sebagainya kan. Dia bila kita dah pasang fret Celestine ni memang smooth abang. Dia punya smooth tu memang best lah kan. Dia punya rasa apa nama lembut dia tali tu kan. Lagi satu fret Celestine ni beza dengan fret nickel. Dia hampir sama sebenarnya. Dia metal dia hampir sama. Cuma yang stainless steel ni dia immortal life. Mak Saleh panggil immortal life lah. Dia punya usia fret tu panjang lah. Dia tak haus kan. Jadi macam fret nickel yang zaman moden ni, dia tak sama macam nickel zaman-zaman 70s, 80s. Dia tak sama lah bang. Dia punya teknologi dah lain kan. Dia punya keras tu dah jauh lagi baik daripada yang keluaran 80s, 90s kan. So era tahun millennium ni memang dia punya fret nickel tu dah advance lah kan. Dia dah hampir menyamai fret stainless steel. Dia punya warna pun hampir sama. Melainkan kalau fret nickel tu dia dah lama kan, dia dah lama tak polish, tak servis dan sebagainya. Jadi kandungan zinc dan kandungan copper dalam tu dia berkarat. Dia berkarat, kandungan kandungan steel dalam tu dia berkarat kan. Jadi karat daripada dalam tu yang menyebabkan color luar fret nickel tu dia jadi pudar, dia jadi macam berkarat kan. Sebab apa? Dia berkarat dari dalam. Itu yang membezakan fret nickel dengan fret stainless steel. Sebab fret stainless steel ni dia ada campur dengan chromium, lebih kurang berapa persen lah, 10%, 15% kan, ataupun ada yang 5% dia tengok pada grade kan. So jadi bila dia campur chromium tu lah dia menghalang karat tu keluar daripada steel yang alloy dalam tu. Jadi kat luar tu dia nampak berkilat je kan. Dan chromium ni dia keras. So bila dia dah salut dengan chromium tu, dia keras dan dia jadi immortal life kan. Fret tu jadi usia dia kata apa, maknanya kalau kita dah pakai fret ni tak payah nak fikir dah nak refret kemudian lah apa semua kan. Kalau nickel dia lama dah makan, dia haus kan. Jadi sebab itulah engineer dekat overseas sana dia cipta fret stainless steel dengan pelbagai saiz, pelbagai tinggi kan, pelbagai bentuk. Ada yang narrow, ada yang small, ada yang medium, ada yang medium jumbo, ada yang besar jumbo, ada yang super jumbo, macam-macam lah bang kan. Kesemuanya adalah untuk kita kan, untuk kita semua. Vibrator tu sedap kan. Okey, sekarang ni ini bridge. Dia punya setup bridge lah yang saya dah buat sekarang ni. Dia slanting macam tu kan. Dia slanting macam tu. Sebab banyak saya tengok gitar yang dihantar dekat sini, especially gitar Ibanez, kalau H03 ataupun H02 kan, dia punya setup dia rata macam fret rose, dia flush dengan body kan. So bukanlah nak kata tak betul, tapi sebenarnya dia punya normal practice dia kena slant sikit. Dia kena slanting. Dia bukan rata macam ni, dia kena slanting macam ni. Sebab apa? Dia punya reason dia adalah angle tremolo ni. Bila kita flush macam ni, kita kata angle tremolo ni dia akan jadi tinggi.
Dia akan jadi tinggi. Jadi kita tak boleh nak main macam Steve Vai. Kan? Kita tak boleh main macam ni. Kan? Jadi kalau macam ni, dia rendah sikit. Kan? As long dia lepas dekat knob, volume knob ni, dia melepasi knob ni, so dah okey lah. Kan? Jadi dia punya degree tu, kalau 0, degree tu lebih kurang 15 darjah ataupun 20 darjah. Dia macam tu. Kalau kita flash kat dia, dia punya degree tu jadi 40 ataupun boleh jangkau ke 50. Dia punya angle tremolo arm ni. Kan? Okey, kita test dia punya tuning stability. Okey, sepanjang nak set up dia punya tuning stability tu, so far setakat ini untuk gitar ni saya tak menghadapi banyak masalah lah, sebab dia punya quality bridge ni dia adalah medium quality kan. Jadi saya tak ada masalah sangat lah. Dia macam posting saya yang sebelum ni kan, yang mana gitar-gitar fake Ibanez spec tu, dia pakai bridge Cak Yam tu kan. Kita dah dive, kita tarik balik lah. Kadang kita kena tarik, kita kena tekan balik lah kan. Dia tak boleh independent. Macam ni dia independent. Kan? Bila dia independent tu kita senang. Kita tak payah nak ada extra work untuk nak adjust lah macam-macam kan. So itulah beza antara bridge yang berkualiti dengan bridge yang kurang berkualiti. Alright, mid pickup single coil. Last sekali neck pickup. Alright, kita try crunch channel.
Okey, overdrive 1. Sorry lah hari ni saya agak loose sikit lah feel tu kan. Okay, so ini ada fret stainless steel, fret stainless steel yang mana dah pakai fret stainless steel tu dia tahulah apa yang macam mana rasa dia kan lepas, sebelum dan selepas pakai fret stainless steel kan. Biasanya saya tanya respon lah kan, respon orang yang dah pakai fret stainless steel ni, dia kata kat saya gitar dia yang pakai nickel tu dia tak usik lah kan. Sebab apa? Sebab dia dah shock main yang stainless steel ni kan. Jadi ada macam-macam lah, pendapat kan tentang fret stainless steel dengan fret nickel ni. Tapi macam saya pernah selalu cakap lah apa yang manusia cipta tu dia takkan perfect kan. Jadi ada yang dia lebih belah sana tapi dia kurang belah sini, dan ada yang dia kurang belah sana dia lebih pula belah sini kan. Okey, dengan saya sekarang ni ada sebuah lagi gitar owner yang sama, Abang Syarin. Gitar Epiphone Ultra 3. Gitar ini dia ringan sikit sebab sebelum ni saya ada buat juga demo review pasal gitar ni. Tapi yang tu dia berat sikit, yang ni dia ringan. Jadi dia ringan. Okey, gitar ni saya dah buat fret leveling balik lah kan. Ada beberapa fret yang tak even, ada banyak kat sini tak even, dan ada banyak fret yang dia dah start rata balik. Jadi saya dah crowning balik daripada fret 1 sampai fret 22 kan. Okey, jadi gitar ni dia ada isu bang. Dia ada isu besar. Isu besar bang. Ya. Okey, isu dia apa tau? Sekarang ni gitar ni dia buzzing. Dia buzzing even though saya dah tinggikan tali pun kan, sampai 2 mm pun, sampai 2 lebih kan, 2.25 mm macam tu pun dia ada buzzing juga bila open string kan. Dekat sini ke atas dia okey, fret 11 ke atas dia okey, fret 10 ke bawah dia buzzing. Okey, saya pun duk fikir apa hal lah kan buzzing ni kan. Jadi dia punya buzzing dia kan bila kita tekan dekat fret untuk bass side ni kan. Kalau saya off volume, yang ni pun kira dah kurang lah. Sebelum ni saya rendahkan lagi, dia lagi buzzing teruk kan. Sampai dekat sini dia dah kurang sikit. Okey, yang ni saya dah naikkan dia punya tune automatic shading saya dah naikkan. Kan? So dah buzzing tu ada tapi dah kurang sikit. Jadi saya duk fikir kan apa masalah gitar ni kan. Jadi dah lepas lama tu saya fikir. Yang ni saya dah tukar kepada bonat. Okey, yang ini bonat yang kedua saya buat. Jadi yang pertama tu saya buat ikut yang rendah punya ni kan, ikut yang biasa saya buat lah. Tak dapat bang. Dia punya setup tu tak dapat kan. Dia buzzing lagi teruk. Jadi saya yang bonat yang kedua ni saya dah letak dekat sini. Saya terpaksa tinggikan dia kan, baru dia balance sikit kan. Buzzing tu masih ada tapi dia tak macam yang masa mula-mula tu. Jenuh lah saya check macam-macam kan. Saya ambil nose ruler lah. Saya check balik, saya semak balik slow daripada satu kan saya check. Jadi saya dapati dia punya fretboard ni, dia punya kayu dia tu kan, dia macam ni bang. Kalau kita tengok daripada sisi, kalau kita tengok daripada macam ni kan. Okey, dia punya fretboard dia macam ni.
Kan dia macam tu. Jadi dekat sini fret 1, fret 2, fret 3, fret 4, fret 5 kan, sampai atas lah. Jadi dekat sini bila kita tekan, fretboard sini rendah, sini dia tinggi. Dia macam tu. Saya dapat cam sebab bila saya tengok dekat sini, kalau tengok dengan mata kasar kita tak nampak. Kita kena masukkan dengan slide gauge. Kita masukkan slide gauge, saya masukkan sebanyak 0.1 mm tu. Dekat sini bila saya masukkan kan, saya masukkan lepas sampai sini tak lepas, sampai sini tak lepas. Maknanya dekat sini ada gap, kat sini tak ada gap. Tu yang problem tu kan. Jadi sebab tu saya tak potong tali ni. Saya tak potong tali ni sebab apa nama ni, in case kalau nak kena refract balik ke apa ke, tali ni masih boleh pakai lagi kan. Jadi kat sini apa yang saya nampak, jalan penyelesaian ni hanya satu saja, iaitu bita ni kena refract balik. Sebab kita nak kena gosok balik fretboard ni, nak kena bagi even balik dia punya fretboard ni kan. Barulah fret tu, lepas tu kita pasang fret yang besar sikit supaya bila kita nak buat leveling nanti dia seimbang. Maknanya dia ada clearance yang banyak. Jadi kalau kita pakai fret yang medium, jadi kita buat leveling tu, nanti fret tu jadi rendah bila kita nak buat gosok kan, bila kita nak buat fret leveling tu. Okey, sekarang ni gitar ni saya letak di atas lantai, maknanya dia dalam kedudukan idle. Dia ada rest lah sebab dia punya headstock ni dia dah bersandar dekat lantai. Jadi bila dia bersandar dekat lantai ni, maksudnya neck dia ni kan, bila dia bersandar dekat lantai, neck dia jadi melengkung lah. Dia jadi melengkung. Okey. Sebab headstock ni dia condong, jadi bila kita letak ke lantai, neck dia akan jadi melengkung macam tu kan. Jadi kalau yang normal, bila kita letak atas lantai, kita ambil nose ruler ni, okey, kita ambil nose ruler ni, ini slide gauge. Okay, slide gauge patutnya kesemuanya lepas kalau yang normalnya lah. Okey, sekarang kita tengok yang ini, bila kita letak atas lantai, kesemuanya lepas. Alright. Semua lepas lah. Semua lepas. Sebab apa? Sebab bila kita sandarkan dekat lantai, dia rest. Jadi tali tu dia tarik, jadi neck tu jadi melengkung. Right. Okay, sekarang ni saya angkat dia. Maknanya dia dalam keadaan independent. Tali tu dia dah tarik, jadi neck yang melengkung tu dia jadi tegak. Okay. Bila dia tegak, supposed to be semua tak lepas. Okay. Ataupun sini ataupun dia masuk tersangkut, kita jolok dia betul-betul baru dia lepas. Sepatutnya macam tu. Okey, sekarang ni kita tengok dia dalam keadaan idle macam ni. Okey, kita masuk. Saya fokus dekat base side sebab ni tali besar, ini yang problem dia buzzing. Okey, kita masuk dekat sini. Okey, ni lepas. Lepas. Okay. Lepas. Okay. Semua lepas. Okey, sekarang ni fret 10. Okey, fret 10 dia dah start sangkut. Bila saya jolok betul-betul baru dia lepas. Kan, fret 10 ni. Fret 11 sangkut, tak dia masuk dah. Saya jolok baru dia masuk. Fret 12 tak dia masuk. Fret 13 sangkut. Fret 14 sangkut. Fret 12 sangkut. Fret 11 sangkut. Nampak kan dia bengkok. Fret 10 sangkut. Okey, fret ni lepas. Okey, ni semua lepas. Okey, kat sini maknanya apa? Dekat sini maknanya fretboard ni dia macam ni. Dia macam ni. Dia macam tu. Ini. So kalau kita tengok dekat, okey, kita tengok dekat contoh yang ini. Ibanez ya. Okey, kita tengok yang ni pula.
So dia idle, headstock dia sandar dekat lantai. Okey, jadi macam saya cakap tadi, bila dia sandar kat lantai, neck to rest, tali tarik, maknanya dia akan jadi melengkung macam ni. Okey, melengkung. Yang gitar Les Paul tadi tu, saya set up truss rod dia up bow macam ni, up bow yang banyak. Sebab saya tinggikan dia punya neck relief tu, saya nak buat test sikit. Supposnya bila tarik tu, bila saya lepas tu, sepatutnya bila dia tegak, neck tu tegak balik, supposnya boleh masuk semua sekali, sebab up bow yang melampau. Tapi fret 10 ke atas dia tak boleh, sebab dia punya sini tinggi, sini rendah. Okey, sekarang kita tengok dekat Ibanez Ibanez ni pula. Okey, sekarang ni dia idle, dia rest, neck dia melengkung macam ni. Okey. So, okey, lepas. Semua lepas. Okey. Nampak semua lepas kan? Alright. Okey, sekarang ni saya angkat dia, buat sama proses macam tadi tu. Saya angkat dia, so maknanya dia sekarang dalam keadaan independen lah. Okay, tali ni dah berkuasa sekarang. Okay, tali tu dia dah tarik neck tu, so neck tu daripada melendut macam ni, meleding, dia jadi tegak. Okay, tegak ikut neck relief yang saya set up lah. Okay, sekarang ni kita tengok dia lepas ke tak. Right, so fret 2 tak lepas, fret 3, fret 4 tak lepas, fret 5 tak lepas, fret 6 tak lepas. Maknanya saya punya setup neck relief tu okey, 0.1 mm. Ni tebal dia 0.1 mm. Semua tak lepas. Nampak dia bengkok. Kalau masuk dari sini, tak lepas langsung. Yang ni lepas sikit tu okey lah kot kan. Yang ni kena jolok betul-betul baru dia lepas. So maknanya yang ini neck relief saya okey. Gitar tak buzzing walaupun rendah. Tak rendah kan. So yang ini dia punya fretboard dia okey lah kan. Cuma yang gitar ni tadi je, gitar Epiphone tadi tu, Les Paul tu, dia punya sini rendah, sini tinggi, lepas tu dekat sini, lepas tu dekat sini dia okey, betul dekat sini dia bawah sikit, lepas tu dia naik sikit. Dia macam tu. Ni masalah dia ni. Jadi saya nampak dekat sini, dekat tepi ni ada defect kan. Dekat sini fretboard dia tebal, dekat sini fretboard dia tebal, dekat sini fretboard dia nipis. Kan. Saya ambil caliper, saya ukur kan, memang nampak lah dia punya beza gap tu kan. Sini dengan sini, sini tinggi, sini rendah kan. Jadi daripada binder ni kita boleh nampak dah dia punya thickness fretboard tu kan. Jadi dekat situ tu, bila saya nampak ni baru saya perasan ni mesti ada unbalance punya kan. Maybe dia ada silap potong dan sebagainya. Sebab yang ini tinggi yang saya achieve ni adalah 1 mm, dan Tiomatic ni dah maksimum, dia dah tak boleh turun lagi dah. Kan, dia masih ada spacing. Sebab apa? Sebab belah sini dia dah rendah, belah sini tinggi. Kan, lepas tu dekat sini dia macam ni. Kan, dekat sini ada gap, sini ada gap, sini tak ada gap. Dekat situ yang saya perasan tu kan. Jadi dekat sini saya terpaksa balance lah, balancekan balik dia punya nut dia ni, nut slot ni kena tinggi. Saya tak boleh buat macam biasa, saya kena buat tinggi baru dia boleh elak buzzing. Itu pun ada lagi sikit kan.
So far dekat M tu ada part yang dengar, ada part yang tak dengar. Tapi kalau kita off, memang dengar lah buzzing. Dia annoying kan. Memang dengar lah buzzing kan. Macam tak biasa kan. Sebab apa? Sebab dekat sini dia dah tinggi sikit, dekat sini dia dah rendah, jadi dia sangkut dekat sini. Okay, kita come back balik pada gitar Ibanez tu. Gitar ni adalah made in Indonesia, under license from Ibanez. Dia buat di Indonesia. Yang ini bukan gitar tiruan, bukan gitar fake. Ini gitar under license yang dilesenkan di bawah penjenama asal untuk buat gitar di Indonesia kan. So ramai yang confused kan. Ada yang di Indonesia, ada kilang OEM di Indonesia, ada yang kilang OEM di Vietnam, di China, di India. Banyaklah dekat negara-negara Asia ada kan. Dekat Malaysia je tak ada. Ramai confuse lah kan. Ada ke gitar PRS made in Indonesia? Ada bang. Ada kan. Gitar Dean made in China ada bang. Tapi yang tu semua adalah under license. Maknanya orang yang buat tu dia ada pemegang lesen lah daripada pemilik cak denama asal tu kan. Jadi jangan risaulah kalau beli gitar Piper made in China ke, Squire made in China ke, itu jangan risaulah, as long yang tempat yang kita beli tu adalah tempat yang trusted seller kan, nama yang ramai disebut-sebut oleh komuniti gitaris kan, komuniti muzik ni. So ikutlah saranan orang kan. Jangan kita pandai-pandai ikut kita kan. Bila kita beli gitar dekat online tu, tanya kawan kita, yang ni okey ke? Kan. Jadi kalau kita pandai-pandai tu yang kita sesat tu kan. Bila sampai-sampai je tengok alamak member cakap fake lah pula kan. Itu yang tak syok tu. Sebab memang sekarang ni banyak lambakan gitar-gitar fake dekat pasaran. Sebab apa? Sebab banyak portal-portal online dia dah semakin maju, semakin meningkat naik kan. Promosi setiap hari dan sebagainya. Jadi ramai yang ambil kesempatan menjual barang-barang tiruan. Okeylah, saya berhenti dulu setakat ini. Untuk review gitar Ibanez RG370 ni yang lawa kan. Okay, dah banyak lah saya buat gitar yang macam ni. Jadi pada sahabat-sahabat, ni harga dia dalam 2000 2100 ke 2200 mesti harga dia kan. Jadi pada sahabat-sahabat yang ada modal sebanyak tu so bolehlah pertimbangkan untuk ambil gitar macam ni kan. Memang cantik lah gitar ni kan. Asalnya fret nickel. Fret dia mula-mula fret tu macam kusam je color dia kan. So saya dah refret balik, so color stainless steel dia dah berkilat. Kan? Dia dah berkilat smooth, licin kan. Dia punya tepi pun tak ada rasa tajam tak ada rasa kayu kan. Kita rasa kayu sebab saya dah tutup dia punya besi ni kan. Okeylah, hingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share. Semoga info yang saya share tadi tu bermanfaat buat semua. Hingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.